Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak ambil kesempatan ini nak mengucapkan terima kasih kepada Bintang Harian yang sudi untuk berjumpa dan seterusnya berbincang dan ingin menanyakan beberapa perkara berkenaan wan silat ni. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan beberapa lebih lanjut, saya juga nak ambil kesempatan nak mengucapkan terima kasih khasnya kepada semua pengamal dan pecinta silat dalam negara dan di luar yang telah memberikan komen mereka secara jujur dan ikhlas demi untuk kepentingan silat secara bersama. Dan saya rasa ini mungkin antara peluang dan forum untuk saya menjelaskan kenapa saya mengadakan Wan Silat Championship ini. Seperti yang saya telah sebutkan dalam beberapa siri temu bual sebelum ini di media massa dan juga di media elektronik dan cetak, bahawasanya tujuan untuk mengadakan Wan Silat ini telah saya kaji hampir 2 tahun. 2 tahun telah saya kaji setelah saya berbincang dengan beberapa pakar-pakar dari segi soal production satu, soal marketing satu, dan juga soal mereka yang pernah melibatkan diri secara profesional dalam sukan-sukan yang bertaraf antarabangsa. Pandangan-pandangan ini datang daripada mereka yang tidak berada dalam kelompok kita, mereka yang tidak melibatkan diri dalam dunia persilatan, tapi mereka mengikuti dan mengambil tahu soal persilatan. Pertamanya ingin saya jelaskan, ini adalah kerisauan yang saya, dan juga saya fikir kerisauan ini juga turut dirasai oleh mereka yang terlibat secara langsung dalam ilmu persilatan ini. Sebelum saya menjelaskan kenapa Wan Silat ini diadakan, saya nak berceritakan keadaan realiti sebenar silat hari ini. Yang inilah saya fikir kita kena berlapang dada, kena menerima dengan hati yang terbuka dan bersetuju sekiranya kita berbincang soal di mana tahap kita yang sebenarnya. Saya dalam pimpinan, kebetulan saya juga menjadi Susah Agung Pesaka Kebangsaan. Setiap kali bila kita berbincang dalam sidang agung pesaka ataupun dalam mesyuarat esko yang kita adakan mengikut jadual yang ditetapkan, kita ada perjumpaan tiap-tiap paling lama 2 bulan sekali kita berbincang, mendengar pendapat. Tak pernah sekali ketinggalan dalam mesyuarat esko dan di sidang agung, semua daripada wakil-wakil di peringkat negeri akan mengutarakan kerisauan yang sedang melanda silat di peringkat akar umbi. Ini bukan hanya melibatkan satu perguruan, malahan saya fikir semua perguruan sedang mengalami satu proses yang sama, yakni kita menghadapi saingan dengan seni mempertahankan diri yang lain. Ini realiti yang sebenar. Kadang-kadang ada orang dia tak suka untuk dengar benda realiti, dia lebih suka mendengar benda yang baik saja. Tetapi realitinya ialah kita sedang berhadapan dengan satu daripada tekanan untuk bersaing dengan sendiri mempertahankan diri yang datang daripada luar. Semua daripada rakan-rakan telah mengatakan bahawasanya kita terpaksa bersaing dengan sendiri mempertahankan diri yang lain. Saya nak mengambil contoh yang paling mudah. Di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah hari ini, semua pertubuhan menghadapi masalah. Kononnya, tapi saya juga yakin silat diberikan taraf kelas kedua. Nak buka gelanggang silat, apa saja nama silatnya sekalipun akan melalui proses-proses saringan yang begitu ketat. Ada gelanggang-gelanggang silat di sekolah-sekolah yang hanya dapat beroperasi selama beberapa bulan saja sebelum ianya tutup. Ini realiti. Sedangkan seni mempertahankan diri yang lain, walaupun jumlah yuran mereka jauh lebih tinggi daripada silat, tapi mereka boleh bertahan dengan keahlian yang ramai. Walhal, saya juga nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua pertubuhan silat kerana yuran yang dikenakan adalah cukup minima. Namun demikian, kita menghadapi masalah daripada segi nak mendapatkan keahlian. Ini realitinya yang berlaku hari ini. Kalau ada pertubuhan silat yang mengatakan pada saya hari ini, yang boleh mengatakan mereka tidak ada masalah, bersyukur saya. Tapi saya fikir realitinya kita semua sedia maklum. Dan
Apa tindakan atau jalan keluar yang perlu kita buat? Satu, adakah kita hanya akan terus mempersalahkan orang kerana tidak mempercayai dan tidak meyakini silat? Ataupun kita hanya akan duduk menuding jari sepanjang masa tanpa mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan isu hal silat ini? Saya adalah bukan orang yang suka nak duduk dan hanya nak melihat apa yang berlaku secara naturally. Orang kata it goes with the flow. Saya tak, bukan itu karakter saya. Jadi sebab itulah saya katakan tadi, selepas kerisauan ini melanda kita dengan begitu kuat sekali, saya berbincang dengan mereka yang pakar dalam bidang-bidang mereka tersendiri, yang bukan hanya bertaraf kebangsaan tapi juga yang pernah bermain di peringkat antarabangsa. Saya panggil dan saya bincang dan saya tanya, kenapa? Apa pandangan jujur dan ikhlas pakar-pakar ini tentang silat? Kenapa silat menghadapi saingan seperti ini? Walhal silat sepatutnya menjadi dominan dalam negara sendiri. Kita pencetus. Pakar siapa? Pakar. Yang saya kata tadi, pakar-pakar yang terlibat dari segi promosi, pakar-pakar yang terlibat dari international event, pakar-pakar production, pakar-pakar media. Saya tanya kenapa ini boleh berlaku. Dan akhirnya mereka kata dengan saya, kalau saya setuju untuk mendengar dan saya setuju untuk menerima kritikan, maka mereka nak menceritakan perkara yang sebenar. Kalau tidak, mereka kata it is better to end the conversation, daripada akhirnya mereka akan bercerita dan akan menyakitkan hati dan perasaan saya sebagai seorang pengamal dan pecinta silat. Dan saya kata saya setuju untuk dengar. Akhirnya, Saudara Azrul, apa yang kita jumpa ialah terlalu banyak stigma yang diletakkan kepada silat. Satu, kononnya silat, kononnya, dan saya tidak akan bersetuju dengan pandangan itu. Silat ini terlibat dalam perkara-perkara yang mengamalkan kepercayaan khurafat, tahyul dan sebagainya. Okey? Dan akhirnya mengakibatkan ibu dan bapa atau parents dengan izin tidak membenarkan anak-anak mereka untuk belajar silat. Ini pandangan profesional di peringkat bandar. Dia kata kalau untuk hantar anaknya belajar perkara-perkara yang karut, marut, tahyul dan belajar perkara-perkara ilmu-ilmu yang akhirnya boleh menyesatkan, dia tak nak. Dan dia lebih rela anaknya untuk belajar. Itu stigma yang paling kita kena akui. Keduanya, silat ini dilihat lebih kepada bentuk konvensional. Silat ini dilihat lebih bentuk seremonial. Ini pandangan yang kita kena terima, walaupun dianya pedas. Seremonial bermaksud seremonial ni silat hanya sesuai untuk digunakan dalam bentuk-bentuk seremoni, yakni menyambut pemimpin, digunakan untuk majlis-majlis perkahwinan, untuk pertunjukan, tapi bukan dalam konteks seni mempertahankan diri. Dan ini saya sangkal, sebab mereka yang tahu rahsia silat akan tidak bersetuju, dan saya orang yang menentang pandangan ini. Tapi ini pandangan mereka dan kita tak boleh halang mereka untuk mengadakan pandangan seperti itu. Pandangan itu based on what? Mereka, kalau dilihat dari segi pergerakan, dari segi pakaian, dari segi apa yang kita ada sekarang, memang itulah menyambut pemimpin, kita hadir dalam majlis keramaian, majlis perkahwinan. Ini silat. Tapi saya boleh kupas dengan lebih lanjut. Bukan itu silat, itu hanya dari segi luarannya saja, dalamannya hanya orang yang berada dalam silat tahu apa silat dari segi erti kata yang sebenar. Jadi tapi ini pandangan bebas. Dan juga silat dilihat tidak sistematik, tidak organize dibandingkan dengan persatuan-persatuan yang lain. Selebihnya, silat menghadapi krisis dalaman yang cukup kuat. Kononnya silat ini bertelagah antara satu sama lain. Pertubuhan ini bertelagah dengan pertubuhan itu. Dalam pertubuhan sendiri bertelagah antara satu sama lain. Ini sampai kepada pengetahuan umum. Rakyat mengetahui kononnya seni mempertahankan diri yang lain tidak ada masalah. Tapi kita kena faham, silat di Malaysia alirannya ratusan aliran.
Kalau saya sebutkan satu seni mempertahankan diri yang lain yang dibawa daripada luar, mereka bawa seni mempertahankan diri itu dengan hanya satu jenama. Jadi pastinya dilihat lebih organize. Mereka juga ada masalah dalaman mereka, mereka juga bergaduh, mereka juga ada pernah membawa sampai ke mahkamah dan contohnya. Tetapi perkara itu ditutup. Dan akhirnya kononnya bila kita sama-sama pertubuhan A dan pertubuhan B tak baik, bergaduh. Pertubuhan B, pertubuhan C bergaduh. Jadi akhirnya orang lihat silat ni tidak diorganize secara baik. Maka mereka tak hantarlah anak mereka untuk belajar. Jadi ini perkara-perkara yang menjadi bualan. Yang kedua, soal kenapa silat tidak dibawa, tidak boleh diangkat kepada satu tahap sama macam seni bela diri yang lain. Nah, sekarang saya nak pergi dalam bentuk konteks kenapa silat tidak berjaya kita marketkan di peringkat antarabangsa. Saya akui banyak pertubuhan silat yang berkembang dengan baik di luar negara. Silat seni gayung Malaysia berada di beberapa negara di Eropah, silat lincah berada di beberapa buah negara Eropah, silat pusaka gayung dan banyak lagi silat-silat lain yang berkembang di Eropah dengan baik. Tetapi kenapa silat tak mendapat tempat dalam seni mempertahankan diri di peringkat antarabangsa? Walhal kita ada pertandingan silat olahraga, kita dah berada di Sukan C daripada tahun 1979. 1979 hingga tahun ini 2015, bermaksud 36 tahun silat telah dipertandingkan dalam bentuk sukan. Di Malaysia ianya buat kali pertama dipertandingkan, tak silap saya, pada tahun 1984 di Pusat Sukan Kampung Pandan. Itu yang pertama. Masa silat olahraga dibawa ke Malaysia masa itu, semua guru-guru silat keliru apa sebenarnya yang nak dikenalkan. Apa benda ni? Sebab ini dikenalkan oleh Indonesia. Terus terang saya kata, dikenalkan di Indonesia dan dibawa ke Malaysia pada tahun 84 dan akhirnya semua guru silat menentang waktu itu kerana dilihat silat bukannya menjadi tempat gelanggang untuk kita lawan antara satu sama lain. Peringkat awal semua tak terima. Semua guru silat, hatta ayahanda saya sendiri, saya tak cakap pasal orang lain lah, hatta ayahanda saya sendiri menentang. Kerana bukannya sistem dalam silat, kita pertubuhan A dilawankan dengan pertubuhan B. Dan masa itu mungkin saudara Azrul mungkin masih di bangku sekolah. Waktu itu dia tak jadi sukan, dia jadi pertandingan maruah, pertandingan image. Kalau silat A lawan silat B, biarpun sampai mati dah contohnya pun mesti mau menang. Sebab ini melibatkan maruah pertubuhan masing-masing. Itu waktu itu. Tetapi as time goes by, selepas masa beredar, akhirnya kita terima. Kalau kalah bukan perguruan yang tak baik, tapi pesilat itu yang tak cukup latihan dan dianya bukan sebagai seorang ahli sukan yang baik. Itu hari ini. Bayangkan daripada 84 sehingga kita mungkin tahun 2090-an, selepas 10-15 tahun, akhirnya silat olahraga diterima. Tetapi bayangkan 84 sehingga hari ini dah 31 tahun. Kita masih lagi tak boleh market silat olahraga. Kenapa? 31 tahun. Lama. Di persilat 36 tahun. Di kejuaraan-kejuaraan Eropah kita menghadapi masalah yang sama. Tak boleh pergi, tak boleh tembus, tak boleh lawan seni mempertahankan diri yang lain. Akhirnya, apa yang kita jumpa ialah saudara Azrul sebagai seorang wartawan. You need news angle. You kena ada news yang untuk dilaporkan. News angle ini berdasar kepada apa yang boleh mereka dapat bahan daripada yang mereka saksikan. Saya nak bagi contoh soal silat olahraga. Dari pandangan media, silat olahraga tidak mampu untuk membawa marketing yang baik kepada silat. Contohnya, pertandingan yang ada dalam silat olahraga atau kaedah yang digunakan dalam silat olahraga dari segi sudut media, ianya apa bahasa yang paling baik diguna? Ianya agak membosankan. Saya nak bagi contoh dari segi media. Ini pandangan media. 4 serangan berlaku, henti, dihantar balik kepada sudut masing-masing, lawan lagi. Baru nak berserang, henti, hantar balik. Dari segi media, dia kata tak ada, no action.
Jadi bila tidak ada action, maka media tidak mampu untuk mengambil pertandingan itu sebagai satu yang boleh dipaparkan dalam bentuk visual. Atau sebenarnya mungkin kerana silat olahraga itu sendiri belum sampai ke peringkat yang media nak cover. Macam dia hanya sekadar SEA Games. Kalau dia peringkat Asia Olimpik, mungkin dia lebih besar skop dia. Mungkin itu saya nak betul. Bagus. Tak, saya dia walaupun dia dah pergi sampai ke tahap itu, tetapi kalau dari segi sudut konten kaedah pertandingannya sebegitu rupa, maka ianya akan sama juga. Sebab pada mereka konten yang digunakan atau peraturannya menyekat mereka untuk mereka buat heban. Contohnya mudahlah, dalam bahasa mudahnya ialah terlampau banyak sekatan, the do's and don'ts terlampau banyak. Akhirnya bila jatuh, henti, selesai, angkat balik. Jadi dari segi media, dia lihat ini tidak boleh membantu kerana dia tak dapat angle-angle yang baik. Sejauh mana pun kita pergi dalam bentuk sukan, sampai ke tahap mana pun kita bertanding, dari sudut mereka peraturan itu yang mengekang mereka untuk membantu mempromosi. Tapi bukan kata kaedah tak baik, bukan kata silat olahraga tak bagus, ini sukan yang bagus, yang baik. Tetapi untuk dari segi sudut media, ini kena faham betul-betul, bukan silat, tetapi dari sudut media. Akhirnya mereka nak sesuatu yang ekstrim. Okey, apa akan berlaku kalau sekiranya media tidak membantu? Bila media tidak membantu, kita tidak akan ada promosi. Bila tidak ada promosi, maka you tidak akan dapat lahirkan ikon dalam silat, sebab media tidak membantu. Bila tidak ada ikon, kita tidak akan ada fanbase yang kuat. Maksudnya tidak akan ada pengikut, peminat yang kuat. Bila tidak ada peminat yang kuat, fanbase yang besar, maka tidak akan ada penaja nak masuk. Ego in the circle, dia pusing begitu. Jadi bila kita tak ada media, dia tak akan ada ikon. Tak ada ikon, dia tidak akan ada fanbase. Bila tak ada fanbase, dia tak akan ada penaja. Jadi kita terperangkap dalam circle itu. Jadi akhirnya kita kena cari jalan untuk keluar daripada circle itu. Bila kita keluar daripada circle itu, saya nak beri contoh macam mana saya suka pandangan ini. Suarez contoh. Satu masa dahulu Liverpool collapse. Tak ada orang nak tengok pertandingan game tim Liverpool lawan. Mereka ambil Suarez, beli Suarez, masukkan Suarez ni dalam Liverpool, minta Suarez membawa watak yang agak sedikit negatif. Dia dengan perwatakan yang lain macam, penggunaan perkataan yang kadang-kadang agak sedikit kesat. Tetapi kerana ada karakter semacam Suarez, bila Liverpool main, semua nak tengok. Kalau dulu viewernya hanya 1 juta atau 10 juta, hari ini waktu Suarez dia dah jadi 100 juta. Bukan orang nak tengok Liverpool, orang nak tengok Suarez. Nak tengok apa karakter dia nanti dalam padang tu. Dan bila 100 juta orang tengok, sponsor masuk. Sebab sponsor kata, sponsor nak bantu Suarez, bantu Liverpool. Walhal Suarez diminta untuk membawa watak itu. Ini dia punya strategi marketing dia. Saya tak kata silat akhirnya kita nak cari sponsor. Ini tak, kita tak buat itu. Cuma kita nak silat mesti ada fanbase yang kuat. Okey. Lain-lain pada tu ialah, saya kata tadi, masalah akan datang. Masalah kita menghadapi satu krisis dari segi nak mendapat ahli. Saya nak ambil contoh. Saya nak ambil pertubuhan saya sendirilah. Saya cakap pertubuhan awak, nanti orang marah. Kan? Tapi kalau dia nak, boleh berani kulil haq walau kana muran, berkatalah benar walau ianya pahit, maka cakaplah benar. Saya cakap dalam pertubuhan saya sendiri, Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia. Saya tanya jurati-jurati saya seluruh negara, apa masalah kalian? Cikgu, kita buka gelanggang susah sangat nak dapat ahli. Kalau orang lain kata dia hebat, silakanlah, tak apalah, biarlah pertubuhan saya saja yang tak elok, tak apa. Buka gelanggang kita boleh tahan kadang-kadang buka sekejap, lepas tu tak ada. Jadi saya kena fikir, kenapa ni? Kenapa anak-anak muda Melayu hari ni tiba-tiba jauhkan diri pada silat? Apa sebabnya?
Walhal silat ini adalah satu benda yang berjasa dalam negara ni. Dengan adanya pahlawan-pahlawan silat dahulu, Malaysia ini tanah tumpah darah kita ni berjaya melawan penjajah. Dengan adanya Mat Kilau, Tok Janggut, Tok Bahaman dan sebagainya, yang semua guru-guru silat berjaya keluarkan penjajah keluar. Kita mesti ingat juga pernah berlaku satu tragedi yang paling kalau boleh nak kita lupakan, tetapi ianya telah berlaku bila kita ada satu tragedi yang melibatkan pergaduhan antara kaum dalam negara ni. Pada 13 Mei 1169, 46 tahun yang dulu. Semua daripada kita akan bersetuju bahawasanya kita tahu Bandaraya Kuala Lumpur dipenuhi oleh guru silat kita.